Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Prof. Madya Dr. Said Hazrul Lutfi bin Said Omar, Ismi Nur Hafizah binti Harun dari Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling. Hari ini saya akan menguraikan berkenaan tajuk At-Tawajjud, Al-Wajidu dan Al-Wujud. Pengenalan tawajud. Menggunakan al-wajidu iaitu perasaan hati dengan sengaja untuk menghasilkan al-wajidu iaitu rasa hati. Ini adalah bertujuan untuk melahirkan perasaan kasih, khusyuk, sedih dan sebagainya. Selain itu, ia adalah perbuatan atau usaha kita untuk menimbulkan rasa hati terhadap makna-makna tauhid. Pada hakikat sebenarnya, al-wajidu iaitu perasaan hati tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan masuk ke dalam hati yang kosong secara tiba-tiba, iaitu apa yang berlaku adalah kesan dari kita. Sekiranya kita buat-buat atau sengaja, itu bukan dinamakan al-wajidu, tetapi ia adalah at-tawajjud. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kushairi, menangislah kamu. Kalau tidak boleh menangis, kamu buat-buat menangis. Ini adalah sebagai latih tubi untuk menimbulkan rasa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, tawajud adalah sebagai menzahirkan perasaan hati yang sebenar atau rasa kasih atau rasa cinta yang sebenar, iaitu dengan menimbulkan rasa ingin tanpa ada rasa ingin yang sebenar. Tawajud adalah panggilan rasa cinta yang diperoleh melalui cara ikhtiar iaitu usaha. Orang yang memilikinya atau mengalami tawajud tidak mendapatkan wajidu iaitu rasa cinta yang sesungguhnya. Kerana jika dia mendapatkan wajidu, bererti dia adalah seorang al-wajid atau pecinta, iaitu pecinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sekelompok orang, yakni sebahagian kaum sufi, mengatakan tawajud bukanlah orang yang menyerahkan nilai ketawajudannya atau kepura-puraan cintanya, yang memang mengandungi unsur pemaksaan, iaitu dibuat-buat dan jauh dari kenyataan. Sekelompok sufi yang lain juga mengatakan sesungguhnya tawajud adalah penyerahan, iaitu rasa cinta untuk orang-orang biasa yang memang memerlukan dan menunggu-nunggu kehadiran erti cinta, iaitu menunggu kehadiran cinta juga termasuk ikhtiar, dan ikhtiar termasuk dalam kategori pemaksaan atau kepura-puraan. Contohnya, dalam satu keadaan, orang yang dalam majlis kasidah atau syair, dua orang yang berbeza, iaitu seorang yang khusyuk, seorang yang berpura-pura khusyuk. Kushairi menjelaskan orang yang berpura-pura itu adalah seorang yang at-tawajjud, sedangkan orang yang khusyuk itu adalah al-wajdu, iaitu menimbulkan rasa kasih. Rasa kasih itu dari perasaan tabi'i dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah wajdu. Sedangkan wajdu iaitu rasa cinta adalah apa yang ada di dalam hatimu dan datang kepadamu, iaitu datang rasa cinta ke dalam hati tanpa unsur sengaja dan pemaksaan, iaitu tanpa dibuat-buat. Perkara yang menyentuh atau masuk ke dalam hati iaitu hal-hal yang sebelum ini tiada hal-hal ehwal kerohanian hati yang masuk ke dalam diri seseorang, iaitu kesan daripada seseorang itu menyaksikan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Memahami dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ialah kesan melihat makhluk atau orang sekeliling atau diri sendiri atau alam. Ini akan melahirkan rasa keagungan, melahirkan al-wajidu, iaitu kenal sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap penciptaan makhluk. Melahirkan rasa hati yang sebenar iaitu tanda-tanda benar al-wajdu disusuli dengan faedah atau manfaat berhubung kait dengan tauhid dan menambah keyakinan secara zauki. Contohnya melihat penciptaan alam menimbulkan
menimbulkan kasih, iaitu datang perasaan keyakinan tentang kebesaran penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan menimbulkan kesedaran bahawasanya sebagai manusia, kita ni adalah hamba yang lemah dan hina. Sekiranya hilang perasaan tiada rasa kagum, tiada rasa kerdil diri kita sebagai manusia tu, itu menandakan hati kita tu kosong tanpa wujudnya perasaan al-wajdu. Seterusnya, oleh sebab itu para guru sufi mengatakan wajdu adalah perasaan atau hentaman atau sentuhan rasa yang datang dari luar. Wajdu ini merupakan hasil dari wirid-wirid, iaitu amalan bacaan ayat tertentu atau zikir. Setiap orang yang berbeza, iaitu jumlah pengamalan wirid bertambah, maka akan bertambah pula perasaan hati, rahsia-rahsia wirid yang diperolehnya dari Allah. Ini sebagai contoh menghadiri majlis kasidah yang memuji keagungan Allah, kebesaran penciptaan Allah, dan secara langsungnya Allah mencampakkan rasa kasih tu, rasa kagumnya kepada Allah, itu adalah dinamakan al-wajdu. Seterusnya adalah wujud. Wujud, adapun wujud keberadaannya selepas tercapainya wajdu. Tidak ada wujud al-haq kecuali setelah padamnya sifat kemanusiaan. Kerana tidak ada sifat kemanusiaan yang tetap, itu wujud atau muncul ketika kekuasaan yang sesungguhnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Al-wujud adalah menimbulkan rasa yang ada dalam hati, kesan daripada kita menerima al-wajdi. Kita merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang terhasil secara tiba-tiba, iaitu al-wajdi, dan ia tidak akan secara tiba-tiba sekiranya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melenyapkan kesedaran diri kamu atau makhluk sekeliling kamu. Bila perasaan Allah hadir dalam diri, sama ada rasa diri kita fokus kepada diri sendiri atau makhluk dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai contohnya, sebab ni sifat Allah ni untuk menzahirkan kepada kita tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui penciptaan kita sebagai makhluk. Sebab sifat Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kepada kita tentang keagungannya. Tapi walau bagaimanapun, kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang secara tiba-tiba. Itu kadang-kadang boleh berlaku bila seseorang mendengar syair atau qasidah yang memuji Allah atau Rasulullah, dan Allah akan mencampakkan rasa al-wajdi dalam hati. Selain itu, tak semestinya seseorang tu berada dalam majlis ilmu. Sekiranya Allah nak campakkan rasa kasih pada Allah, rasa keagungan Allah tu, dia berada dalam bilik seorang diri pun, dia akan merasai wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tawajud, ini adalah secara keseluruhannya. Tawajud ni, perasaan tawajud yang secara dibuat-buat, secara yang perkara yang dia sengaja pura-pura buat, akan melahirkan perasaan wajdi, perasaan kasih kepada Allah, perasaan kagum terhadap penciptaan Allah ni, dengan dia melihat diri dia, dengan melihat orang sekeliling dia, dengan melihat makhluk lain atau alam, dan ini akan menimbulkan wujud, iaitu wujud rasa kasih dalam hati dia, dan lenyap makhluk lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Secara kesimpulannya, tawajud adalah permulaan, wujud adalah tujuan akhir, sedangkan wajdu merupakan orang tengah atau perantara antara permulaan dan tujuan akhir dalam menimbulkan kesedaran hati terhadap keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu sahaja huraian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.